Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir umurana wa la tu'assir wa tamim bi khairat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya kasih fadilah Tuan Imam serta semua pegawai-pegawai masjid, pengurusi serta semua ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala pilih. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipohong keampunan oleh para malaikat, yang dihampakan dengan rahmat dan doa, yang dijanjikan dengan kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas sama wal ardi hatta namlata fi juhriha wa tal'ud fil bahr la yusalluna ala muallimina sil khair. Dalam hadis yang lain, hafathumul malaikah wa khasyathumur rahmah. Nabi kata orang yang Allah Ta'ala pilih boleh duduk dalam majlis ilmu, Allah Ta'ala bersalawat ke atasnya. Malaikat-malaikat di langit dan di bumi salawat ke atasnya. Ikan-ikan yang duduk di laut memohonkan ampunan untuknya. Semut-semut yang duduk dalam lubang memohonkan ampunan untuknya. Tak payah buat nasi dagang, tak payah buat nasi arak, tak payah buat pulut lepa. Bahkan seluruh alam ini pohon keampunan untuk orang yang duduk dalam majlis ilmu ini. Pasal itulah saya sebut Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala kasih kita, maka bersyukurlah di atas nikmat khas yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini kita cuba melihat beberapa pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tiada pesanan yang lebih baik daripada pesanan Nabi. Kerana pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pesanan yang tidak ada tujuan yang lain. Pesanan Nabi ini kerana nak menyelamatkan kita umatnya di dunia dan di hari akhirat. Pesanan yang tidak ada bohong, tak ada lebong dalam pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mustahil sama sekali berlaku kesilapan padanya. Bahawa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di zaman Nabi orang marah menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebut sebelum daripada ini, Ibnu Umar anak kepada Saidina Umar, orang yang biasa pergi umrah, bila dia pergi ke miqat Tan'im, Masjid Aisyah, sebelum sampai ke Tan'im, kalau dia tengok atas bukit sebelah kiri dia, maka di situlah dikuburkan ataupun dimakamkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini. Iaitu beliau mati di Mekah
tapi diwasiatkan agar ditanam di luar daripada tanah haram. Dan tanah haram yang luar tanah haram yang paling hampir ialah di Tanaim, maka dikebumikan di Tanaim. Satu hari Ibnu Umar dia tulis hadis ni. Dia tulis apa Nabi cakap, dia tulis. Sehingga mari seorang lelaki, dia kata, "Ya Ibnu Umar, kenapa kamu tulis setiap apa yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah Rasulullah ini basyarum mithluna? Rasulullah itu macam kita je, manusia ni. Yahtamilu sidq wal kadhib, yang kadang-kadang betul, kadang-kadang salah, wa yusibu yukhta', kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Jadi buat apa kamu tulis apa yang disebut oleh Rasulullah ni?" Yang menyebabkan ketika itu Ibnu Umar mikir sejenak, betul jugalah. Kan disebut dalam Quran, "Wa innama ana basyarun mislukum." Aku ni manusia seperti kamu. Jadi Ibnu Umar tak tulis lagi hadis lepas daripada itu, kerana ada orang yang larang. Dan orang yang larang ni juga ialah orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana ini tabiat sahabat dia menulis hadis, dia berasa tak sedap. Macam kita lah, hak biasa mari sejik, tiba-tiba tak mari sejik. Sedap ke tak? Sedap ke tak? Tak sedap. Ya. Hak biasa mari masjid, tiba-tiba tak boleh mari masjid. Tak sedap. Dia berasa gelisah. Tapi kalau orang hak tak biasa mari masjid, tiba-tiba suruh pergi masjid, mudah ke tak? Mudah ke tak? Susah. Dia rela masuk dalam api neraka daripada mari masjid. Mana susah sangat nak mari masjid ni. Pasal tu tuan-tuan, lagu mana kita nak mudahkan orang mari ke masjid ni? Kena fikir. Kadang-kadang memang susah. Saya ingat satu cerita, tapi cerita tu saya cerita selepas daripada ni. Jadi berlapis-lapis cerita ni. Jadi kuih lapis. Jadi Ibnu Umar dia berasa tak sedap. Pasal apa saya tak boleh tulis? Lalu dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari. Dia kata, "Ya Rasulullah, salah ke saya tidak menulis apa yang ditulis oleh yang disebut oleh Rasulullah? Kerana si fulang itu berpesan kepada saya bahawa Rasulullah sama dengan kami, yusib wa yukhta', kadang-kadang Rasulullah betul, kadang-kadang Rasulullah salah." Maka Nabi tak jawab, Nabi diam. Lalu Nabi tunjuk mulut dia. Nabi kata, "Wallahi la yakhruju minhu illa haqqan." Nabi kata, tak keluar daripada mulut ini, demi Allah, tak keluar daripada mulut ini melainkan hak betul saja. Betul. Tulis. Ada pun ustaz ke, ulama ke, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Kadang-kadang ada loyak buruk dia, berzaya. Tapi Nabi ni tak. Nabi yusib wa la yukhti' fiha, la yakhruju min fami aw min qawli illa haq. Nabi tak bercakap benda sia-sia, sembang kosong, tak ada Nabi. Nabi tak sembang kosong. Kalau Nabi bergurau pun dalam perkara yang betul. Nabi tengok seorang perempuan yang telah tua, lalu Nabi sebut, orang tua tak masuk syurga. Nabi bergurau. Orang tua tak masuk syurga, Nabi kata. Menyebabkan orang puan ni menangis. Pasal dia dah tua, dia tak masuk syurga. Berhari-hari dia tak datang menemui Rasulullah. Nabi tak nampak dia berapa hari, menangis di rumah dia pasal dia tua. Lalu Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata, apa yang aku sebut ini betul. Orang tua tak masuk syurga.
Tuan Haji. Pasal yang masuk syurga semua orang muda. Umurnya adalah awal 20-an dan kurang daripada 40 tahun. Ini orang yang duduk dalam syurga. Mana orang tua-tua ni semua jadi muda, hak sakit orak semua jadi segar belaka. Pasal tak ada penyakit dalam syurga ni. Darah tinggi kecil manis atas muka bumi je. Dalam syurga tak ada kecil manis. Tak ada darah tinggi. Gauk pun tak ada. Nak makan sotong boleh, nak makan apa, semua boleh makan dalam syurga ni. Tuan Haji. Haji nak makan apa? Ha? Ha? Apa yang ada, makan. Ahli syurga buat barbeque sama-sama dia. Kerana keseronokan. Dhahikatum mustabsyirah. Ahli syurga kadang-kadang mereka itu berhimpun, berseronok di atas balasan yang Allah Ta'ala beri, di atas amal-amal yang dikerjakan. Pasal tu kita terbanglah sikit atas muka bumi ni. Pasal kehidupan atas muka bumi susah dia pun tak lama. Pasal hidup kita tak lama. Jangan kita cari kegembiraan yang sementara, tetapi azabnya terlalu pedih di hari akhirat. Bukan pedih saja, panjang pula. Jadi berusaha untuk kehidupan kita atas muka bumi ini. Baik. Jadi malam ni kita lihat satu hadis, pesanan daripada Nabi SAW kepada seorang sahabat. Hadis ni diriwayatkan daripada Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna. Rasul kata tidak akan berganjak, tak berjalan. La tazal, tetap. La tazal maksud dia tetap. Tetap kaki seorang hamba Allah Ta'ala pada hari kiamat sehingga ditanya kepadanya yang pertama, an umrihi fima afna. Umur yang Allah Ta'ala beri ni lagu mana kamu pakai? Umur kita ni bukan percuma. Allah Ta'ala akan tanya. Pasal tu sebut la tus'alunna yawma idzin an naim. Umur ni nikmat. Perjalanan hidup kita satu nikmat. Kesihatan tubuh badan kita ni satu nikmat. Cuba bayangkan kita bangun pagi tadi, tak boleh hakat kaki, tak boleh hakat tangan. Bangun pagi tak boleh hakat tangan. Bagaimana perasaan? Ni boleh hakat tangan, boleh hakat kaki. Masya Allah. Boleh bercakap. Kan? Macam tu imam kita, suara sedap macam DJ dah. Pernah jadi DJ Terengganu FM ke? Ha? Cara berdoa tu macam DJ Terengganu FM. Lantunan suara tu. Betul je kan? Jadi ini tuan-tuan, umur kita ni bukan percuma. Allah Ta'ala tanya, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'an an umrihi fima afna. Umur kita ni Allah Ta'ala akan tanya. Lagu mana umur kita pakai? Umur kita 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang perkara-perkara ni kita ingat dia percuma. Hidup kita hidup, lepas tu tunggu mati. Dak. Lepas tu yang kedua pula, kita ingat orang tua mati, orang muda tak mati. Akhirnya masjid surau orang tua saja yang duduk. Orang muda tak berapa nak mari. Pasal apa? Pasal lambat mati. Jadi ingat, yang pertama, umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni bagaimana kita gunakan. Tentu dia akan balik kepada ayat Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tuhan kata, aku tak jadi manusia dan jin melainkan supaya dia jadi hamba pada aku. Illa liya'budun, jadi hamba pada aku.
Dan hamba tu apa? Ibadah. Ibadat ni bahasa kita. Ya, bahasa Arab ibadat, bahasa kita ni jadi hamba. Semayang ibadat tak? Semayang ibadah. Pasal apa? Allah Ta'ala perintah kita jadi hamba dia. Jadi hamba kepada Allah. Pasal tu orang yang tak sanggup jadi hamba kepada Allah Ta'ala di dunia, maka tak layak dia dapat syurga Allah Ta'ala di hari akhir. Allah Ta'ala kata apa? Fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Orang yang tak mau jadi hamba kepada Allah Ta'ala atas muka bumi, tak layak masuk syurga di hari akhirat. Tak kira lah siapa. Pasal tujuan Allah Ta'ala jadi kamu, hai manusia, supaya jadi hamba pada aku. Illa liya'buduni asali. Supaya kamu jadi hamba kepada aku. Kamu buat ibadat ni macam tak nampak. Jadi hamba pada aku. Hamba ni hamba lebih daripada hamba sahaya patuh kepada Tuhan ni. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah kita buat dalam keadaan tenang, kita buat dalam keadaan redha, buat dalam keadaan suka hati. Kalau ada perasaan ini ketika mana menunaikan ibadat, ahli syurga lah tu. Kalau tak ada perasaan gembira ketika jadi hamba kepada Allah, ada masalah. Ada masalah. Allah Ta'ala bagi makan, Allah Ta'ala bagi minum, Allah Ta'ala bagi sihat. Tujuan supaya kita jadi hamba. Melakukan ibadat, mayang, taat dalam setiap urusan yang Allah Ta'ala suruh, dalam keadaan laisa fihi syaikun wala raib. Tak ada syak dan tidak ada rasa pelik pada perintah Allah. Kita pun ceritalah, wattaba'u ma disebut dalam Quran, man jarrabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaina fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dalam peristiwa Nabi Ibrahim ni banyak benda pelik. Melih anak pelik ke tak? Pelik. Tinggal bini tengah padang pasir dengan anak kecil, tak ada orang seorang, air tak ada, makanan tak ada. Pelik ke tak? Pelik. Tapi Nabi Ibrahim buat pasal apa? Pasal dalam perintah Allah Ta'ala la syakka fi wala raib. Mu tak boleh rasa syak, mu tak boleh rasa apa? Pelik. Allah Ta'ala tahu urusan dia. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, wahai suamiku, pasal apa aku ditinggalkan fi wadi ghairi di zar'in? Aku ditinggalkan di satu wadi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tak tumbuh-tumbuhan, yang tak ada manusia, yang tak ada orang, tak ada binatang. Pasal apa aku ditinggalkan di sini? Mula-mula rasa pelik. Pasal daripada sebuah kota di Palestin dibawa dua beranak ni tinggal tempat tak ada orang. Pelik. Pasal tak tahu cerita ni. Nabi Ibrahim kata, hadza min amri rabbina. Ini adalah urusan, perintah daripada Tuhan kita. Bila sebut saja ni perintah daripada Tuhan, ajar diam selalu. Pasal apa? Tak pelik dalam urusan Allah, tak syak dalam urusan Allah. Tak mungkin Allah Ta'ala nak menzalimi hambanya. Betul ke tak? Kita mari hujang saja pun Allah hujang pula. Mari panah, oh panah pula. Tak senang hati semua kita dengan urusan Allah ni. Jadi tak boleh pelik dalam urusan Allah, walaupun benda tu pelik pada akal. Kenapa? Wa mallahu zallamu lil abid. Allah Ta'ala tak buat nyaknya ke kita ni. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku,
Aku mengharamkan zalim ke atas diriku, dan aku jadikan zalim itu haram sesama kamu, maka jangan kamu berlaku zalim. Allah Ta'ala tak buat zalim kepada kita ni. Dan jangan pula kita ni buat zalim sama-sama kita, jangan. Haram. Buat unyaknya sama-sama kita ni. Berikan hak manusia seperti mana yang Allah Ta'ala peruntukkan. Beri hak. Jadi ini tuan-tuan. Jadi Nabi Ibrahim bila sebut hadza min amri rabbina, ini dia tenang, hajar tenang. Pasal apa? Wa mallahu dhalamul abid. Nak royak hamba. Pasal itulah bila dia ambil contoh Ibrahim wa ahlu. Contoh Ibrahim dan ahli keluarganya yang betul-betul meletak pengabdian diri kepada Allah. Idz qala lahu aslim. Aslim maksudnya serah diri pada Allah. Dan beliau jawab apa? Qala aslamtu li rabbil alamin. Dah kita ni tuan-tuan betul dak serah diri pada Allah ni. Kita ni dalam hidup kita ni yang Allah Ta'ala beri nyawa 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, betul ke tak kita serah diri kepada Allah ni? Tiba-tiba kita boleh dakwa kita orang Islam. Orang Islam bermakna dia serah diri kepada Allah. Bukan sekadar dia serah diri pada Allah, tak kala dia serah diri pada Allah, dia rasa salam, rasa sejahtera. Contoh tuan-tuan, bila kita semayang, orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah, kita pun dengar orang azan. Bila dengar azan, kita tengah buat kerja. Bagaimana perasaan kita ketika itu? Kita jual nasi lemak pula. Dekat-dekat pukul 7 tu ramai orang mari beli nasi lemak, singgah nak balik rumah. Tu. Singgah kedai kita ni. Oh ni nak 20 buku, oh ni nak 30 buku, oh ni nak buat tahlil malam ni 40 buku. Oh ni nak 5 buku. Duk-duk buku ni tiba-tiba orang azan. Macam mana perasaan kita? Macam mana perasaan kita tuan-tuan? Duk tolong ke bini buku juga ni. Orang bang, mari dok rasa Allah awalnya derahnya bang, mari dah. Derahnya bang, nampak tak? Derahnya bang. Tidakkah Islam itu taslim, serah? Serah. Allah Ta'ala panggil supaya semayang. Oh, tenang. Ini orang Islam. Itu baru taraf Islam, tak pergi lagi iman. Orang Arab Badui, dia mari jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, amanna ya Rasulullah ya Muhammad. Amanna ya Muhammad. Allah Ta'ala turun ayat. Allah Ta'ala turun ayat. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Makna dia iman itu lebih besar, lebih teruk lagi. Pelaksanaan yang bukan sekadar zahir, hati, jiwa, mesti dia serah. Tak ada kepercayaan yang bulat pada Allah. Ini tuan-tuan. Jadi kena ingat, Allah Ta'ala akan tanya setiap minit kehidupan kita ni, lagu mana kita guna masa kita ni. Kita buat baik pun masa kita berlalu, umur kita berlalu. Buat jahat pun umur kita berlalu. Ada satu contoh yang saya nak sebut tadi. Cerita ni cerita betul ni. Saya beri nama dia Pak Mak Gangster lah. Gangster, dia ni orang gangster. Tukang narik kereta. Bukan narik kereta sekarang ni. Orang narik kereta sekarang ni ala-ala gitu. Dulu kalau narik kereta tubuh sado dulu. Jadi Pak Mak ni dia orang narik kereta tubuh sadu. Orang takut belaka sebut saya Pak Mak, orang tahu dah Pak Mak gangster. Pak Mak gangster. Tapi bila dah umur dia semakin panjang, Allah Ta'ala bagi sentuhan
Nurul latifah, sentuhan dalam hati dia ni. Dia berasa nak pergi surga, dia rasa nak pergi masjid, sedangkan ketika itu dia tak pernah pergi surga, tak pernah pergi masjid. Tak pernah pergi surga, tak pernah pergi masjid. Tiba-tiba dia rasa rindu sangat nak pergi surga, rindu sangat nak pergi masjid. Orang yang tak pernah pergi surga, pergi masjid, nak mari surga ke masjid ni malu ke tak? Malu tuan-tuan. Tak pernah mari surga, tak pernah mari masjid, tiba-tiba dia mari, kita rasa apa? Haji? Pelik. Dia mari, dia pelik. Walah, patut tak ayu pelik pasal saudara Islam. Ya tak tu? Tapi kita hok duduk dalam surga, hok dalam masjid ni rasa pelik pasal dia tak pernah mari. Tu imam pun bisik nak mati dah. Dah tak pernah mari ni. Masya-Allah. Jadi pak mak duduk sampai tangga masjid. Duduk kat tangga masjid, dia mari dok sedap. Orang kata apa ni, orang kata apa. Dia pun turun semula. Esok mari pula, tak masuk lagi. Tapi mari ni. Turun semula. Hari yang ketiga dia mari, pas orang qomak dia mari, dia semayang belakang. Lepas semayang, dia tak berdoa, dia turun. Tu. Lepas tu imam tu bila ni duk bisik. Kan? Duk cakap di belakang dia. Ada buat pengumuman cara perlahan, tak pakai mic. Dia kata, tuan-tuan, ceklah barang tuan-tuan, tadi ada orang pelik mari. Orang tak pernah mari kan, jadi cek kok tadi pasal ada orang pelik mari. Ada satu bahasa juga tu imam ni, Tok Bila ni, orang-orang sejik ni. Patutnya orang masjid, orang surga ni orang bersih hati. Ya ke tak tu? Ya ke tak tu imam? Tapi tu imam pula syok wasaka buruk pada orang ni. Masya Allah. Sejik gong tak lah, sejik lain. Walaupun nama gong, tapi tak gong. Begini tuan-tuan. Cuba bayangkan. Jadi pomak ni, walaupun umang buat lagu tu, dia tak, pasal dia nak cari Allah. Dia bukan nak cari manusia. Bila dah kaki mula jejak masjid, kali pertama, mudah tak nak mari kali kedua? Mudah ke tak? Mudah. Dia macam nikah lagi. Macam nikah. Dulu saya sebut nikah ni macam nikah dua ni macam ni aja. Macam jari-jari kita ni. Ni nikah satu. Betul je? Tuan imam kita ni. Betul je? Betul eh? Tengok tu. Ni jari telunjuk, ni jari benda ni. Jari tengah. Ya tak tu? Orang panggil jari atu. Tinggi sikit, rohok sikit. Nak pergi yang kedua ni. Ya tak tu? Pasal tu, bila nak nikah dua ni susah. Betul Ustaz eh? Nak nikah dua ni susah. Tapi dah boleh nikah dua, mudah tak nak nikah tiga? Mudah tak? Pasal dia alin nurung dah dekat. Terahlah sekali. Terahlah. Dia orang lain susah nak nikah ni. Tu imam lah. Tu imam dulu. Mana kalau tu imam tak berani, ustaz memang tak berani. Dia tu imam, pasal tu imam sebut sama ittaqullah. Takkan takut juga. Jadi ini tuan-tuan. Jadi nak cerita kepada kita, akhirnya dia dah mari sekali, dia mari dua kali, dia mari tiga kali, lekat di masjid, lekat di surga. Hak yang pertama ni lah. Hak paling susah bila kita nak duduk dalam majlis ilmu, bidang lekat, alhamdulillah. Tapi nak mari yang pertama ni, panjang ni, dia mari lagi. Orang yang tak pernah iktikaf dalam surga, dalam masjid, mudah tak nak duduk? Susah. Pasal tu kita berdoa agar Allah Ta'ala beri taufik, beri hidayah. Akhirnya pomak ni istiqamah duduk di masjid tu. Istiqamah. Dialah mari subuh paling awal. Tu imam tak siapa lagi, tu bila ada siapa, pomak siapa dah. Allah Ta'ala beri hidayah. Dan Allah Ta'ala beri taufik. Lagu mana Allah Ta'ala nak angkat kedudukannya? Ini tak ada dalam hadis, tapi saya nak cerita kisah ni. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan Tok Siok mati. Tok Siok mati.
Jadi bersidanglah HJK masjid. Orang yang paling layak nak ganti Tok Siok ni. Dia Tok Siok ni dia kena orang yang sayang masjid. Orang yang kasih masjid, orang rapat dengan masjid baru layak jadi Tok Siok. Pasal dia sayang masjid, dia akan ada di masjid. Jadi duduk bincang HJK masjid. Maka ketika itu buat keputusan, hok nampak rapat dengan masjid, dia kata Pak Mak hok paling rapat. Akhirnya tuan-tuan bersetuju HJK masjid, latih Pak Mak yang asal dia gangster, hari ni jadi Tok Siok. Siapa yang angkat martabat ni? Allah. Takkah orang yang dirapatkan dengan masjid ni tanda Allah Ta'ala rapatkan hubungannya dengan Allah? Yang kita sebut mu'adlakum qalbuhu bil masajid. Daripada orang yang jauh, gangster, jahat, menzalimi orang, Allah Ta'ala beri keampunan kepadanya, campakkan rahmat dalam hatinya, dia boleh mari masjid, diangkat kedudukannya. Orang yang berdampingan dengan rumah Allah, mudah Allah Ta'ala nak ubah. Jadi Tok Siok masjid, dia jaga masjid dengan penuh kasih sayang. Bukan dia jaga masjid kerana jawatan dia, dia kerana sayang. Ya. Kerana kasih sayang, dia sayang masjid. Pada zaman dia jadi Tok Siok lah, masjid paling bersih. Paling bersih. Cicak nak berak pun takut. Dia paling jaga masjid ni. Satu hari tuan-tuan, dia mari subuh. Boleh jadi Tok Bila ni tidur. Kadang-kadang ada kot Tok Bila dia tertidur panjang. Waktu masuk dah. Tak ada orang bang. Jadi tengok Tok Bila tak mari. Tengok kiri Tok Bila mari. Tak mari Tok Bila. Akhirnya Pak Mak kata tak boleh. Masuk lama dah subuh ni. Pak Mak pun masuk dalam bilik azan. Ni pejabat kita ni. Kaki tangan saja. Pak Mak masuk. Pasal orang dah azan ni. Ya. Imam kata masuk Pak Mak. Ini kali pertama Pak Mak nak azan ni. Belum ni karaoke je. Nah, masa di zaman jahiliah, karaoke je hidup dia. Ya. Makai pas paguh. Karaoke. Ni kali pertama nak azan ni. Lagu azan pula tak tahu. Yang azan kan dia ada lagu dia, ngatu. Naik kat mana, rendah kat mana, halus kat mana, melecung kat mana azan. Dia kata lagu mana pula lagu azan ni. Akhir dia kata tak apalah. Bang lagu mana? Akhir dia ambil hak lagu dan karaoke tu. Jadi azan dia. Kali pertama. Nasib baik dalam bilik azan tu ada dah. Berapa kali Allahu Akbar, berapa kali la ilaha illallah, berapa kali Muhammad la ilaha. Ada belaka. Ayat Allah salah. Tusung. Dia pun azan. Daripada Tok Siok, Allah Ta'ala beri. Naik pakat sikit jadi Tok Bila. Masya Allah. Bila semayang subuh. Semayang subuh rupanya itulah subuh yang terakhir. Dia sujud yang kedua dalam solat subuh. Tu imam dah bagi salam, orang bagi salam, tapi Pak Mak ni masih lagi sujud. Jadi orang rasa pelik pasal apa sujud lama. Masya Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih dia dicabut nyawanya ketika mana dia meletakkan diri-dirinya lebih terlalu hina ataupun tempat yang paling hina pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Dia rasa diri paling hina. Pasal tu orang yang boleh sujud kepada Allah ialah orang yang memang dia rasa dia hina tak kala dia berada di hadapan Allah. Masa tu Allah Ta'ala cabut nyawanya. Masya Allah. Ya. Kita ni tak tahu mati mana tuan-tuan. Ya. Kita tak tahu mati mana. Mati pasar boleh jadi. Tak tahu. Tak tahu. Tapi Allah Ta'ala tengok kehidupan dia daripada seorang gangster. Allah Ta'ala bagi taufik, bagi hidayah. Allah Ta'ala perkuatkan imannya. Jadi orang yang berdampingan masjid. Lepas tu diangkat. Orang yang mulutnya melaungkan seruan azan. Dan akhirnya Allah Ta'ala mematikannya ketika sujud. Kita ni tak tahu. Piti banyak Allah Ta'ala beri pada kita. Banyak piti.
Rumah besar Allah Ta'ala beri pada kita, kereta besar Allah Ta'ala beri kita, tapi mati kita tak tahu mana. Mati dalam keadaan baik ke, mati dalam keadaan tak baik ke, mati tengah disko ke, mati tengah karaoke ke, tak tahu ya. Masya Allah. Pasal tu kita doa pada Allah agar Allah Ta'ala matikan dengan kematian yang baik. Jadi ingat, umur kita ini Allah Ta'ala akan hisap di hari akhirat. Umur saya, umur tuan-tuan, umur imam, umur bila, umur siap, umur semua kita ini Allah Ta'ala akan hisap di hari akhirat. Allah Ta'ala akan tilik satu persatu. Orang pun tekan every single minute Allah Ta'ala akan hisap. Fi kulli saat, setiap saat Allah Ta'ala akan hisap umur kita. Imma fil khair wa imma fi syar. Digunakan untuk benda baik ataupun digunakan untuk benda buruk. Baik, yang pertama. Yang kedua, wa an ilmi fima amila fih. Allah Ta'ala akan tanya berkaitan dengan ilmu. Bagaimana ilmu itu diamalkan. Ada orang jadikan ilmu dia semata-mata untuk mendapat kekayaan dunia, bukannya untuk menyedarkan orang. Dia jual ilmu yang Allah Ta'ala bagi daripada ilmu din supaya tarbiyah orang, didik orang, tapi digunakan ilmunya untuk mencari kekayaan dunia, untuk cari pangkat di dunia. Allah Ta'ala akan tanya. Orang yang mengajar Quran, Allah Ta'ala tanya sama ada Quran itu menjadi hujjatul lak atau hujjatul alaih. Mengajar Quran. Orang yang ada ilmu agama, Allah Ta'ala akan tanya berkaitan dengan ilmu agamanya, apakah disampaikan kepada manusia ataupun tidak. Kadang-kadang tuan-tuan, jiran kita ni orang jahil, tak pergi masuk masjid, tak pergi masjid. Kita ni jiran dia ustaz, imam, orang yang lekat dengan masjid, tapi jiran kita tak semayang, dan tak pernah pun kita nasihat jiran kita semayang, tak pernah ajak pun dia mari semayang. Agak-agak di hari akhirat dia boleh dakwa kita ke tak? Dia boleh dakwa kita ke tak? Dia akan dakwa kita. Dia kata, lagu mana saya nak pergi semayang? Tu imam jiran saya tak pernah ajak saya pergi semayang. Ustaz yang jadi jiran saya tak pernah ajak saya pergi semayang. Pak Umar, orang yang lekat dengan semayang, tapi tak pernah ajak saya pergi semayang, sedangkan saya jiran dia. Ini kena ingat. Di antara hak jiran dia akan tuntut kita di padang mahsyar. Ni kita kata nak secara orang lah, dah secara orang lah. Kau anda dia nak hidup, nak mampu, nak masuk syurga, nak masuk neraka, lah ke dia? Lah. Kita hak baik ini belum tentu masuk syurga, akan didakwa hasil daripada tuntutan jiran kita tadi. Masya-Allah. Baik dah, Allah tu iman. Dapat dah sertifikat masuk syurga. Dalam perjalanan ke syurga, tiba-tiba malaikat panggil, tidak selesai, ada satu kes orang bawa ni. Tiba-tiba kes yang dibawa oleh jiran kita yang tak pernah kita ajak dia mari sembahyang ni. Masya-Allah. Tak pernah kita ajak dia mari sembahyang, dia akan dakwa kita. Jadi ilmu ini tuan-tuan, bagaimana ilmu ini Allah Ta'ala akan tanya. Pasal ilmu ni, kita sebut tuan kepada ilmu siapa? Tuan kepada ilmu siapa? Al-Alim. Pasal sebut Al-Alim. Kan kita mengaji sifat 20. Salah satu daripada sifat Tuhan yang wajib apa? Tuan kepada ilmu ni Allah. Yang Allah Ta'ala sebut, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Masya-Allah. Lalu ilmu tadi Allah Ta'ala pecah masuk dalam dada kita ni saja dak. Allah Ta'ala tanya di hari akhirat. Yang pertama, bagaimana ilmu itu kamu gunakan? Tujuan apa ilmu itu kamu gunakan? Kalau sekadar ilmu itu kamu gunakan untuk mendapat isi perut dan kedudukan, lagu mana nak jawab di hadapan Allah? Ustaz,
Tapi maksiat kemungkaran berlaku di hadapan dia, lock. Pasal apa? Saya pejabat agama, kerja saya pejabat agama. Ini bukan kerja saya ni. Kerja saya susun untuk imam, untuk bila di jabat agama. Orang duk semayang tepi rumah dia pun tak ada pada dia, pasal bukan tugas dia jabat agama misalnya. Dia tahu dak orang dak semayang, dia tahu dak semayang ni dosa besar, tahu. Pasal apa mu tak tegur dengan ilmu yang kamu ada? Dia kata dak, saya kerja jabat agama. Ilmunya yang dia tahu tidak dia manfaatkan. Sedangkan ilmu Allah Taala beri untuk didik manusia. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tuhan kata. Ini Tuhan sebut. Pasal apa tidak ada sebahagian di kalangan kamu yang keluar daripada kampung untuk mendalami ilmu agama? Lepas itu dia balik kepada kaumnya, memberi peringatan, didikan, tarbiyah kepada penduduk kampungnya, dan mudah-mudahan mereka mengambil peringatan. Tiba-tiba digunakan ilmu sekadar diusul asyahadah, dapat saja untuk cari isi perut, bukannya untuk mentarbiyah manusia. Dia senang, dia kaya, ada pangkat, tapi orang kampungnya dalam keadaan sesak dan terpesong. Agak-agak bagaimana orang kampung dia ni dakwa dia akhirat, akan dakwa. Kerana itulah setiap ilmu yang kita dengar Allah Ta'ala akan tanya. Dan kena ingat, ilmu tidak akan ada manfaat sehinggalah diamalkan. Macam Tuan Imam kita, Tuan Imam Haji tahu berapa bacaan Quran ni, berapa tu bacaan Quran, berapa lagu boleh? Berlagu boleh 7. Contoh mana tu imam kita dia boleh bacaan belaka, Kisai boleh, Ibnu Katsir boleh. Contoh ni, tiba-tiba suruh jadi imam tambah. Suruh jadi imam tambah 7 lahajat. Tahu belaka, oh ni bacaan ni Hafsir ni bacaan ni, semua dia tahu belaka. So jadi imam tambah, ada manfaat tak? Tak manfaat. Orang yang tahu buat kuih tapi tak pernah buat kuih, tak ada manfaat. Duk belajar pergi khusus atau khusus belajar buat kuih kat tasdek tu, belajar buat kuih 2 tahun, belajar buat kuih, habis 2 tahun dapat sijil kulinari, tapi tak pernah buat kuih. Ada manfaat ke tak? Ada manfaat ke tak? Ada manfaat. Dia belajar, ambil lesen kereta, boleh bawa kereta, luluh, bukan pi, boleh luluh dah, tapi tak pernah bawa kereta lepas pada tu. Ada manfaat ke tak? Ada manfaat. Kereta ada tapi tak pernah bawa, naik bas kayu sama. Ada manfaat ke tak? Ada manfaat. Maka Imam Ghazali kata ilmu tidak akan ada manfaat melainkan setelah diamalkan, baru dia ada manfaat. Jadi ilmu Allah Ta'ala akan tanya di pada mahsyar. Bagaimana ilmu kita amalkan? Allah Ta'ala akan tanya di pada mahsyar. Yang ketiga, wa an malihi fi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Duit yang ada dalam poket kita, harta yang kita simpan, yang kita kumpul, 2 benda Allah Ta'ala tanya, lagu mana diusahakan. Harta tu mari kepada kamu, lagu mana dia mari? Macam mana harta tu boleh sampai pada kamu? Jalan halal, jalan haram, jalan bohong, jalan penipu, jalan rasuah, segala-gala Allah Ta'ala akan tanya di hari akhirat. Di antara sebab doa tak mustajab, harta lah. Harta yang masuk dalam perut, yang jadi makan, yang jadi minum, yang jadi makanan. Sedangkan daripada sumber yang tidak diiktiraf daripada sudut syarak, doa tak mustajab. Walaupun doa dalam Kaabah, di Mu'tazam, di Hagir Ismail, doa dalam Radah, doa di si mihrab, tak mustajab.
Nabi kata thumma dzakara ar-rajula yutilu safar ath'asha akhbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu al-haram wa mashrabuhu al-haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzal aw kama qala. Orang yang makan benda haram, minum benda haram, dia dibesarkan dengan pendapatan yang haram. Nabi kata bagaimana orang ini Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya? Tak mustajab doa. Kita ni dok kira harta mari kok mana, asal banyak sudah. Ya ke tak tu? Asal banyak sudah ke Tuan Haji? Lagu mana dia mari tak tahu. Begitu juga kadang-kadang bila orang bagi zakat, jabat agama bagi zakat, kita berasa layak semua zakat, layak. Kadang-kadang kita tak layak. Kita buat seolah-olah kita ni layak kerana orang dapat duit, saya pun nak duit, sedangkan kita bukan ahlinya. Berapa ramai di kalangan masyarakat kita. Lambat orang bagi zakat, saya layak, namun saya tak ada, pasal apa? Ambil zakat, balik dengan kereta Mercedes C200. Berapa ramai? Kadang parking jauh-jauh, dia layak, dia suruh bini dia pergi ambil zakat. Bini pergi, dia tak layak, sedangkan bini dia di bawah tanggungan dia. Tak banyak kerana sebab politik dan sebagainya. Masuk dalam perut kita benda yang syubhat, benda yang tak halal. Doa pada Allah tak mustajab. Pasal tu biar susah di atas muka bumi, asalkan benda harta yang kita kumpul daripada benda yang halal. Ke macam mana Ustaz? Biar susah, tapi benda harta yang kita kumpul ni betul-betul benda yang halal. Nabi SAW sebut, idza waqa'at luqmatun minal haram fi batni ibni adam la'anahu kullu malakin fil ardi mas-sama' ma damat tilka luqmatu fi batnihi wa in mata 'ala tilka halah wa ma'u jannah. Nasi lemak, Nabi dah sebutlah nasi lemak, saya sebut nasi lemak ni. Nasi lemak, orang makan sejeput saja nasi lemak letak dalam perut dia. Nasi lemak halal haram. Ni lauk ikan bilis ni bukan lauk babi. Lauk ikan bilis, ikan tongkol, ikan air. Tapi dibeli dengan duit rasuah, duit haram, duit yang syubhat. Nabi kata makanan ini masuk dalam perut dia sejeput saja, sejeput ni ambil, sejeput letak dalam mulut. Bila duduk dalam perut benda yang syubhat, benda yang haram daripada sudut sumber pembeliannya. Kullu malakin fil ardi was sama', setiap malaikat yang ada di langit, yang di bumi, Nabi kata laknat dia. Tuan-tuan, kita jumpalah orang gong ni, kapur gong ni orang dia ramai sikit, rumah pun rapat-rapat. Orang kata orang gong ni betul ni kan? Orang gong ni rumah rapat-rapat, ramai orang gong. Jadi jumpa orang gong, lebih kurang dekat gong kita ada 5,000 orang. Kita kata orang kapur gong ni ada 5,000 orang. Jumpa seorang kata bodoh, jumpa seorang kata celaka. 5,000 orang duk cakap tiap-tiap hari pada kita, duk sebut celaka. Sedap ke Haji? Sedap ke? Tak. Ini malaikat ni la'anahu kullu malakin fil ardi was sama'. Malaikat di langit, malaikat di bumi pun laknat daripada Allah selagi mana barang sejeput ni duduk dalam perut kita. Wa in mata 'ala tilka halah, kalau mati dalam keadaan benda haram masih duduk dalam perut, fa ma'wahu jannah, tempat balik dia ialah neraka jahanam, wa a'yazubillah. Jadi benda ni kena jaga. Kalau kita tak layak, jawab tak layak, saya tak layak. JPKK nak bagi, terimalah. Pasal kadang-kadang JPKK ni baik hati, terimalah. Saya tak layak, jangan berilah saya tak layak. Ketemu jadi JPKK dah. Jangan hok lagu tu, hok marah JPKK pasal no. Masya Allah. Pasal tu zaman Umar Abdul Aziz, orang tambah zakat. Pasal apa? Dia letak Allah Ta'ala. Hasil zaman Umar Abdul Aziz ni banyak, tapi nak agih zakat orang tambah zakat.
Akhirnya khalifah dah tahu dah nak bagi zakat kepada siapa ni. Dia buat satu peraturan, orang yang nak kahwin maka kerajaan akan bagi zakat. Orang nak nikah, kerajaan akan keluar penjara pasal benda-benda yang fisabilillah, kerajaan akan tanggung. Orang muda mari jumpa Umar Abdul Aziz, dia kata kami adalah pemuda yang ada maruah, kami orang muda yang ada maruah, bila kami nak kahwin kami akan cari sendiri. Bayangkan tuan-tuan, kalau zaman kita lagu tu nak kiamat tu, nak kiamat, sebut insya-Allah lepas daripada Isyak ada agihan zakat di masjid Kampung Nibung, Kampung Gong, 300 orang. Malah ni gua ni jadi masjid kita ni. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nom, agak gua ni masjid kita malam ni. Tak ada. Zaman Umar tolak tambah. Saya tambah. Ya Amirul Mukminin, kami tambah. Kami tak berhajat. Allah Ta'ala turunkan berkat dan sakinah di bawah pemerintahan Umar dan Abdul Aziz. Itu. Jadi harta yang kita kumpul, lagu mana cara dikumpul, Allah Ta'ala tanya. Yang kedua, wa fima anfaqah, lagu mana dibelanjakan juga akan ditanya. Dan insya-Allah kita sambung baki daripada hadis ini pada bulan yang akan datang, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha fazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al tima'na hadha tima'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif bina qulubina wa tatalli' bi afkarina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.